Kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Berdiri sejak bulan tanpa berusaha, tanpa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Standing in the eyes of the world. Sedapnya lunaknya suara. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, sedapnya suara pagi-pagi ni. Ya Allah. Kenapa tu macam dia macam confused sebenarnya, confused. Ada dua, mana satu Heliza, mana satu Hazwani, mana satu. Confused tak apa, yang penting jangan confused mana adik mana kakak. Ya. Okey. Saya Allah Akbar. Dia Allah Akbar. Masya Allah. Okey, so kakak adik. Terima kasih lah. Okey, dia akan baik. gembira kata dia akan menangis tahun. Okey, baik. Alright, terima kasih Hazwani, terima kasih Heliza. Terima kasih. Jom kita. Heliza. Kita bersiaran, awak dah nyanyi lupa bersiaran. Okey. Saya yang confused. Masya Allah. Okey, baik. Assalamualaikum. Kepada anda sedang menyaksikan Nasi Lemak Kopi O bersama saya Irfan Ali Dan saya Heliza Helmi. dan berkait dengan cerita ataupun lagu Standing in the Eyes of the World, kita ada satu bingkisan yang mengatakan Malaysia in the eyes of the world. Orang menyanyikan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. So kita tengok dulu nyanyian mereka berdua ini sedap tak sedap. Eliza, nanti awak komen Oh, saya jadi juri ya? Yes. Awak nak kamera, kita tengok dulu lah. Kita tengok roll clip yang nyanyian ni, tengok. Cintaku getaran yang sama, tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang Allah, Liza, komen awak sebagai seorang penyanyi. Ku tak berdaya. Komen bukan suruh nyanyi, komen. Sebab terlalu sedap. Ya Allah, macam mana dia ada suara sedap macam ni? Betul, dengan dia punya harmonisation lagi dengan tak kan. pelak Mak Saleh nyanyi. Itulah nak katakan lagu-lagu Malaysia ni kita rasa sangat bangga. Boleh standing in the eyes of the world. And satu lagi tema, tema kita Standing in the Eyes of the World, kisah pasal semangat seorang penyokong Tegar Harimau Malaya. Jadi penyokong ni nama dia Ridwan Erman Effendi. Dia penyokong yang kurang upaya penglihatan. Tapi sebab semangat dia terus ke Qatar untuk berjumpa dengan skuad Malaysia dekat sana lah. Dia jumpa dengan Presiden FAM, dia jumpa dengan dapat jumpa dengan Kim Panggon, kita punya ketua jurulatih, dan juga dia dapat jumpa dengan pemain-pemain yang berada di sana ketika ini. Dan satulah saya nak kongsi dengan Heliza dan dengan penonton. Bila dia jumpa ni, ramai orang kata kalau yang kita yang alhamdulillah yang normal ni, kita nak tengok Harimau Malaya menang. Betul. Tapi Ridwan ni kata saya nak dengar Harimau Malaya menang. So itu
orang kata satu semangat aspirasi lah. Tapi selain daripada itu, ada banyak lagi yang menarik hari ni. Okey, Haliza. Banyak apa yang hari ni? menarik sebenarnya. Yang menariknya adalah bila saya bercakap-cakapnya yang menarik, kalau ada dapat sesuatu yang kita boleh dapatkan tambah tenaga. Okey, contoh? Sebab contohnya macam kalau kita dapat coklat dalam set kita ni kan macam sedap. Peminat coklat juga? Saya minat coklat. Anda juga peminat coklat? Saya rasa langsung dengan saya. Anda semua peminat coklat? Mesti. Okey, tapi selain daripada coklat, kita ada satu lagi makanan yang memberi khasiat juga. Betul. Jelly yang orang kata ada semua dalam satu all in one. Nak tahu apa yang bahan-bahan dalam all in one tu? Sekejap lagi kita akan ceritakan kepada anda. Dan satu lagi apa dan kita satu ada, lagi Haliza? ni saya memang tak faham lah. Ya. Saya tak faham macam mana beliau ni semua benda dia buat. Okey. Dulu dia terbang ke awan biru macam baju saya lah. Kalau saya Okey. terbang ke awan biru, orang pun confuse. Saya ke awan sebenarnya, Masya Allah. Dalam masa sama dia juga jadi duta, dia juga jadi model. Dia pula sekarang nak tiba perniagaan. Istighfar. Astagfirullahalazim. Istighfar. Nak tahu siapa yang Ija masukkan? Ya. Kita lihat dulu bingkisan yang dah disediakan untuk anda. Istighfar, nak tahu siapa? Easy for me to nak explain kat kau because benda ni soal hati tau. Sama macam kau dengan Fawad. Weh, kau jangan samakan dengan aku dengan Fawad tau. Fawad tu suami aku. Sekarang ni hal kau dengan Khalif. Khalif tu adik aku. Adik aku tahu tak? So what are you trying to tell me now? Drama Slot Samarinda Sarah Sajida antara drama TV3 yang popular pada 2019. Kau cakap kat Papa, apa yang kau buat kat Papa sampai Papa boleh terima semua ni? Dibintangi oleh pelakon Fauziah Gaus dan Tizakia, drama usaha sama antara Malaysia dan Pakistan ini mendapat tempat di hati penonton. Namun drama ini merupakan drama terakhir Fauziah Gaus ketika berada di kemuncak kerjaya seninya sebelum bergelar usahawan. Dunia perniagaan bukanlah mudah, tetapi itulah dunia yang diceburi oleh wanita berusia 42 tahun ini. Mengamalkan pemakanan ekstrak sarang burung menjadi inspirasi kepada Datin Fauziah untuk berkongsi rahsia kesihatannya. Jika diperhatikan, ketika Fauziah mula-mula menampak ke dunia perusahaan ekstrak sarang burung, tidak ramai usahawan Melayu yang memilihnya kerana masih ramai tidak tahu mengenainya. Namun, dia berani melakukannya. Bermula sebagai model, pernah menjadi pramugari dan bergelar anak seni. Kini, namanya semakin kukuh dalam dunia keusahawanan. Tetapi, adakah dunia perniagaan menjadi cita-citanya sejak dari mula atau apabila mencipta nama sebagai selebriti menjadi kelebihan bagi Fauziah untuk berjaya dalam dunia perniagaan? Ikuti kisah aspirasi di NLKO bersama Datin Fauziah Gaus. Astagfirullahalazim. Okey, dah okey. Haliza dah okey Okey, tenang. Okey, baik. Haliza pun dah tenang. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita nak perkenalkan tetamu kita pada hari ini, Datin Fauziah Gaus. Datin, selamat datang. Terima kasih, terima kasih. Datin, kan? Alhamdulillah. Lebih saya nak panggil apa? Fauziah. 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 Sebenarnya dia kata Fauziah Gaus. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak mulakan, orang kata nak tanya lebih lanjut, saya ada satu persoalan lah. Sebab dengar cerita, okey, dengar cerita, Dengan yang baik-baik je tau. Bukan, kita tak macam lain. Okay, ada soalan tapi kita tengok ni dulu. Ada sesuatu yang nak diceritakan dulu. Kita tengok dulu. Kita tengok dulu, nanti kita tanya soalan. Okey, saya agak memilih tawaran berlakon. Maksudnya daripada sini kalau saya nak jadikan persoalan, memang memilih ataupun macam memilih tu kata macam mungkin dah tak berlakon dah kot. Okey, sejujurnya lah sejujurnya alhamdulillah walaupun tak aktif dalam dunia lakonan, tetapi offer tu ada. Kadang-kadang macam pelik juga. Masih lagi ada. Maknanya alhamdulillah rezeki tu ada. Cuma memilih kerana mungkin keadaan saya, waktu tu, masa tu lebih utamakan prioriti saya. Tapi kalau waktu tu elok, sebab watak pun kadang-kadang dapat benda yang kita dah buat. Oh, faham. Benda yang dah macam, kalau saya nak comeback ataupun saya nak orang kata korbankan waktu saya, biarlah sesuatu yang berbaloi kan. Macam bermana berkuda macam tu. Macam Sarah Sajidah yang ditayangkan, berkuda-berkuda juga. So macam tadi tu, itu adalah antara yang saya rasa yang terakhir ketika saya memang tengah berniaga. Jadi masa tu macam biarlah berbaloi, tak naklah benda yang tipikal. Itu yang memilih masuk saya. Faham. Okey, baik, kita dah dapat jawapan tu. So Haliza, awak dah tenang. Saya tenang, dah rasa lega dengan jawapannya. Masya Allah.
Sebab saya terbalik pula daripada tak berlakon jadi berlakon pula. Ya, daripada berlakon ke terjun bidang perniagaan. Saya nak tanya tentang perniagaan sebab saya rasa berniaga ni bukan mudah. Apatah lagi berniaga sarang burung yang rata-rata kita tengok sarang burung ni orang-orang kita ni jarang buat sebenarnya. Tapi Betul. Fauzia Gaus telah melakukan sesuatu yang ajakan paradigma begitu dahsyat sekali. Jadi kenapa pilih perniagaan tu? Okey, sebenarnya memang sesuatu yang bukan mudah sebab dalam industri yang orang kata bukan industri yang popular di kalangan masyarakat Melayu ataupun di Malaysia sendiri. Dan juga sesuatu pembaruan yang saya berikan bukan di Malaysia tetapi juga di luar negara berbanding dengan pembuatan jenama saya sendiri FG Walid ni, saya memang fikirkan untuk memberikan satu fenomena baru dalam industri perniagaan dan saya suka buat sesuatu yang luar daripada jangkaan orang. Sebab saya sangat berminat dengan pertanian. Jiwa saya adalah pertanian. Saya memang suka pada sesuatu yang hijau, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan tapi jiwa saya kepada pertanian ni saya rasa tak adalah pertanian ni awak sepatutnya duduk dekat sawah. Okey, betul. Jadi kita nak memberikan sesuatu kan pertanian ataupun dia jatuh pada perikanan dan dia sesuatu yang orang kata luar daripada fashion, make up yang typical daripada orang kata seorang selebriti ataupun orang yang daripada segi fizikalnya orang akan fikir macam tu. Tapi bagaimana saya nak bawakan pembaruan itu dalam industri yang klasik ni kepada satu industri yang very orang kata commercialized. Dan pada waktu yang sama bagi saya memang ada masalah kulit dan sebagainya. Saya membawakan produk ni untuk beritahu tak semestinya awak nak sihat, awak kena pergi ke farmasi, awak kena pergi jumpa doktor. So itu adalah sesuatu yang saya usahakan. Di mana-mana you pergi, you boleh dapat FG Walid itu. Itu adalah yang saya nak bawakan. Saya nak bawakan sesuatu minuman yang daripada minuman bobola-bobola ke minuman yang apa-apa ke kan yang tidak memberi manfaat. Saya nak memberikan sesuatu itu dia enjoy. Jadi di situlah saya mula mengolah dan sebagainya. Itulah membuatkan waktu saya makin orang kata padat. Itu idea yang saya nak cuba sampaikan. Betul. Tapi Fauzia, sebab bila kita mencuburi bidang baru macam Fauzia cakap itulah masa limited, banyak cabaran. Jiwa dan raga tu jiwa dan raga tu kan kena fokus. Korbankan. Tapi saya nak satu juga daripada bila kita nak masuk alam perniagaan, kita kena ada idea untuk munculkan. Jadi kenapa munculnya idea selain daripada nak memelopori bidang yang mungkin orang kita jarang berlaku? Mereka dapat daripada mimpi ke? Kita bersarang atau tengok burung ke, tengok bersarang ke apa? Tak ada. Idea asalnya saya sebenarnya nak jadi konsultan sahaja. Idea asalnya plan A, saya nak jadi konsultan bagaimana untuk membina rumah sarang burung. Itu saya memang fokus dan belajar ke arah itu masa tahun 2008. Sebenarnya benda ni bukan lahir je terus saya buat. Saya bukan buat satu produk yang just letak label jalan. Tidak. Dia adalah produk yang memang saya rasa alhamdulillah saya bersyukur kerana produk saya ini juga telah mencetus satu fenomena baru di kalangan masyarakat dan menjadi pengikut ataupun ikutan kepada produk-produk lain yang ingin menjadikan sarang burung itu dalam produk mereka juga. Jadi itu adalah fenomena yang saya cipta sebab sebelum ini kalau kita hanya dengar orang kata masyarakat Cina tahu tetapi mereka tidak pernah jual bagaimana kami buat. Mereka hanya menggunakan secara tradisional. Hanya tradisional, kena pergi dekat kedai herbs. Tetapi FG Walid mencetuskan satu fenomena sehingga menjadi ikutan kepada masyarakat Cina juga. So bagi saya apa yang saya buat ini adalah sesuatu yang orang kata macam cetusnya idea itu daripada seorang konsultan sebab saya fikirkan ramai orang masyarakat Melayu yang ada dari segi perumahan atau pertanian membina rumah banyak yang fail. Banyak yang mereka tak tahu bagaimana nak buat. So intention saya adalah untuk fokus untuk majukan benda tu. Tetapi mungkin kerana waktu tu saya aktif berlakon. Saya dalam industri. Mungkin saya tak pernah bagi tahu orang tapi keadaan tu membuatkan saya tak mampu sebab saya punya pendapatan hanya daripada lakonan dan juga duta-duta produk. Jadi bila kita buat duit tu saya fly pergi mencari petani, cari kawasan habis kat situ. Jadi saya rasa macam tak boleh ni, saya dah tak boleh nak handle benda tu. Jadi saya fikirkan kenapa apa yang saya amalkan ni saya jadikan commercialkan benda tu untuk orang terus minum sebab bila kita mengajar untuk masak orang tak nak masak, tak pandai, banyak sangat SOP yang mereka tak boleh nak ikut. Jadi saya tukarlah
Jadi saya tukar mengikut keadaan dan juga kehendak masyarakat kita. Masya Allah. So dia adapt Betul. and deliver. Itu perlu, itu Masa perlu. fenomena deliver dan sebagainya, kita dengar yang mudah lah. Ya, betul. Tapi lalui fasa tu bukan mudah. Menyusul tangan menyanyi. Sabar. Itu dia sabar. Jadi, Dalam perniagaan ni kena sabar. Kali ni saya tak sabar untuk bertanya soalan. Apa cabaran? Bila nak buat sarang burung, mesti ada cabaran. Mungkin ada orang sabotaj, mungkin ada yang tiru, mungkin ada tak puas hati, mungkin ada Komen-komen negatif Okay, mungkin zaman saya lah. Cik, zaman macam tua sangat bunyi Muda dia. lagi. Macam Kita remaja matang. Remaja Tak ada, tak matang. ada. Ketika saya nak mulakan tahun 2008, tak ada social media seperti sekarang. Jadi bila kita Google ke kan, kita pun search lah sarang burung keluar sampah. Sarang burung sampah. Jadi kita tak ada orang kata tak ada direction, tak ada reference untuk kita nak buat bisnes. Jadi semuanya daripada kosong, daripada nak kena cari orang yang berguru dengan orang yang betul-betul orang kata yang proper, yang buat prosedur, yang master dalam sarang burung. Kena cari veterina yang membuat, siapakah doktor yang pakar dalam. Dia ada banyak stage yang saya kena lalui. Itu adalah daripada awal tu untuk mendidik masyarakat kita, untuk penetrate sehingga saya bawa FJ Walid ni saya letak dekat supermarket. Saya masih ingat lagi. Dulu saya ingat okey saya nak memang target supermarket ni lah yang pertama saya nak masuk. Bila pergi sana hampanya mereka kata sarang burung ini jenama seperti ini tidak ada dalam market dan tak ada tempat. Saya kata letak dalam peti sejuk. Senang je saya bagi jawapan. Dia kata jangan aja lah. Bukan. Dia kata ini jatuh kepada herbs. Awak kena masuk dekat herbs. Tak, saya tak jual herbs. So saya nak pecahkan SOP yang Malaysia sendiri ada tu bukan sesuatu yang mudah. Jadi alhamdulillah cabaran-cabaran yang awal tu memang cabaran yang sangat besar untuk saya masuk juga macam-macam cara kalau cerita nasi lemak kopi O ni jadi saya punya program. Okey, baik. Sebelum benda tu jadi, seperti itu jadi kan. Kita nak teruskan dengan soalan Terus, Masya Allah. Tapi Fauzia, of course, bila kita dah go through cabaran, dia mematangkan kita. Dan kita lagi tahu, lagi orang kata, lagi ready untuk kita menyusul apa je cabaran yang akan datang. Jadi untuk mungkin orang-orang yang baru nak mulakan perniagaan kan, apa tips ataupun mungkin satu kata-kata inspirasi untuk mereka yang nak start tapi macam nak tak nak Fauzia? Okey, bagi saya lah sebenarnya saya tak tahu boleh bandingkan cara saya dengan orang sekarang sebab cara saya mungkin cara yang sangat susah, tak ada social media, tak ada reference dan sebagainya. Cara untuk peniaga sekarang ni sangat mudah. Banyak ejen-ejen kerajaan, banyak ejen-ejen yang orang kata memudahkan keadaan sekarang untuk membantu peniaga-peniaga yang baru nak mulakan. Jadi macam saya mungkin dalam keadaan fasa yang berbeza berbanding dengan mereka, tapi fasa ataupun sikap yang bagi saya semua orang kena ada adalah sabar. Saya tak tahu, mungkin benda sabar itu yang paling ada dalam diri saya. Sedangkan ketika saya mula untuk slow downkan lakonan saya dalam industri, bayangkan saya dah biasa pegang banyaklah juga duit kan. Pegang skrip. Kan banyaklah. Selain daripada pegang skrip tu juga adalah pendapatan kita kan. Itulah maksud saya. Tapi maksud saya macam tiba-tiba bila nak berniaga tu takkan 4,000 tapi dulu dapat banyak. Jadi proses tu mengambil masa dan juga untuk penetrate ni memang orang kata cabaran banyak. Macam mak saya sendiri pun apa ni benda orang tak kenal, takkan tak boleh. Semua family, semua orang sekeliling saya kata benda ini tidak boleh jalan. Benda ini tidak akan berjaya. Benda ini tidak, saya banyak dapat benda yang sangat negatif. Tetapi saya yakin negatif tu bukanlah untuk menjatuhkan saya, tapi negatif tu saya boleh faham, oh ini mentaliti orang kat luar sana. Kalau family saya boleh cakap macam tu, inilah fikiran orang. Tapi bagaimana saya nak ajar orang. Jadi saya punya perjalanan ni penuh dengan kesabaran. Saya bukanlah seorang peniaga yang setahun dua saya tengok orang lain semua hebat-hebat sangat. Tapi mungkin sebab saya nak penetrate tu banyak proses bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah hasil dia saya nampak. Yang paling penting draft kita makin naik. Itulah saya kata setiap orang ada phase dia. Kalau mulakan perniagaan tu percaya dan serah pada Allah, tapi dengan niat percaya pada proses.
Kalau anda tidak percaya baru sebulan 2 tak nak, tak boleh. Dia kena sabar dan sabar, kena ada planning, kena ada clear direction. Mind, hati kita ni kena terbuka dengan apa kita nak buat. Ya Allah, memang dia rasa macam konsultan seperti Ya, mana saya pun rasa nak berniaga lah lepas ni, ya Allah. Masya Allah. Dengan Tapi berkat kesabaran dan kegigihan dan sikap tak putus Itu asa. cakap pasal penting. tu sedikit saya teringat dalam kata-kata ataupun kalam daripada Al-Quran, inna ma'al yusri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kemudahan dan setiap kesusahan ada kemudahan. Jadi dua-duanya telah dapat oleh Datin Fauzia Ghaus kita. Jadi sebelum kita nak berehat, nak tanya, suka coklat? Suka coklat. Okey, cuka coklat. Kita pun suka coklat. Jadi kita nak Sebab bila berehat jumpa Heliza memang kena cakap macam tu. Kan, comel dia, cuka coklat. Okey, Datin Fauzia, terima kasih bersama dengan banyak. kami. Dan Thank you, Alhamdulillah. jadi kita nak tengok apa? Kita nak tengok cuka coklat. Cuka coklat. Kita berehat seketika. InsyaAllah. Nasi lemak kopi Diminum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi So kalau ikut trend daripada dulu, ayah saya selalu belikan coklat lah lepas habis kerja. And then kalau beli makanan ke minuman ke aiskrim ke, saya suka ambil freezer coklat. Bagi saya macam coklat tu lah yang paling sedap. Kalau macam nak buat kerja, orang akan prefer coffee untuk tahan ngantuk. Tapi for me, chocolate is better lagi lah. Sebab bila kita buat kerja, kita bercakap dengan orang. Kalau kita minum kopi, mulut berbau kopi kan. For chocolate, dia tak ada bau sangat. So, I choose chocolate lagi better lah. Sebab kalau perempuan, dia boleh naikkan mood wanita tu. Itu lagi-lagi kalau dia dapat coklat tu daripada orang yang kita sayang, dia dapat ke, memang happy lah. Sebab dia macam manis, bitter, macam balance lah. Kalau macam stress, kalau makan dia rasa macam hilang lah. Terus lain tu, kalau coklat, kalau kita campur dengan apa, sedap. So coklat semua kena lah. Okey, saya suka sangat coklat sebab coklat ni dia mengembalikan nostalgia dulu-dulu, zaman budak-budak, zaman kanak-kanak. Sebab kita makan coklat daripada kecil kan, especially bila kita share dengan adik-adik kita share bila daripada dengan parents kita. So I love chocolate so much. Anda masih lagi dalam Nasi Lemak Kopi dan Heliza. Ya, saya seronok bila kita tengok orang makan coklat kan. Ya. Saya ada soalan dululah. Soalan lagi? Soalan lah. Kita baru nak berkenalan kan, siaran pertama sama-sama. Okey. Kalau cakap je pasal coklat, apa yang first yang terlintas dalam kepala Heliza? Cair di mulut. Cair di mulut. Dan kebahagiaan datang daripada dalam mulut keluar. Sebab kita makan dia, terus kita terpancar, tengok nampak happy. Kan, macam happy tu. macam gitu. Okey, tapi selain daripada orang kata rasa happy semua, saya nak kongsi sikit lah antara fakta-fakta tentang coklat. Generally, orang kata kita ada 3 jenis coklat. Kita ada dark coklat, kita ada white coklat dan kita ada juga milk coklat. So, tu antara 3. Tapi, kalau tanya saya, yang mana saya suka? Saya suka semua. Kalau Heliza? Ya Allah, itu namanya samalah kita. Sebab kita dah bila ada semua, kita ambil semua. Itu namanya kita menghargai nikmat Allah. Ya? Okay. Masya Allah. Dan bila kita cakap tentang pengeksport terbesar coklat, tahu tak daripada mana? Cuba teka. Okey. Benua. Saya teka benua. Benua. Eropah? Eropah, okey. Menghampiri. Banyak negara saya tak tahu. Itulah, okey. Saya teruskan sahaja. Jawapannya adalah daripada Belgium. Sebab tu coklat. Belgium. Patutlah. Okey, now saya tahu. Okey, baik itu. Tapi saya nak bagi lagi. Nak bagi, saya nak bagi. kita berbalas lah. Kita balas fakta. Dan last ni, kalau orang putih kata coklat ni satu love potion. Orang putih kata lah. Orang putih kata lah. Orang Melayu kata macam mana tu? Orang Melayu kalau nak sebut ubat penyayang macam tak kena kan. Tapi coklat ni satu makanan yang boleh meredakan stres, menaikkan mood. Macam tadi yang diorang explain tadi tu. Dia tiba-tiba makan je happy. Macam happy. Daripada macam penat macam excited. Macam tu. Dan cerita pasal coklat ni kan, takkan kita nak cakap je. Yelah, mesti kena orang yang lebih arif dan pakar yang tahu tentang ilmu coklat. Jadi apa lagi? Saya dah tak sabar dah ni. Jomlah kita ke sebelah. Ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Cantiknya orangnya. Nampak dia punya wajah manis. Manis coklat di belakang. Masya Allah. Nampak Kak Ja kita tadi happy sangat dengan coklat ya. Alhamdulillah. Okey, dan coklat cerita pasal coklat kan.
macam untuk puan kita bersama dengan Puan Tunku Nurhanim Tunku Osman. Jadi kita nak panggil panggil saya Kak Nim pun boleh. Kak Nim pun boleh. Betul. Kak Nim merupakan ketua pegawai eksekutif NIMS Adelicious Sendian Berhad dan pengasas produk yang di belakang sana. NIMS Crispy Chocotab. Allah, menarik betul. Kalau kita tengok kat sini macam-macam perisa. Dia apa? Strawberry. Kita ada 7 jenis flavor semuanya. 7 jenis cereal dan juga 4 jenis coklat. Tadi ada sebut dark chocolate, saya sebut 3 chocolate. Strawberry chocolate. Kita ada satu lagi tambah. Apa tu? Strawberry chocolate. Strawberry chocolate. So kita ada 4 jenis. Strawberry chocolate itu dia gabungan strawberry chocolate atau macam mana boleh jadi? Flavored chocolate. Flavored Tapi strawberry colour lah. dia warna coklat atau warna strawberry? Warna pink. Warna pink. Siapa peminat pink pasti membeli yang warna pink. Masya-Allah. Oh, jadi kalau kita tengok kan coklat macam sejak bila Tengku ataupun Kak Nim memulakan perniagaan NIMS Crispy Chocolate, macam mana tercetus? Okey, Kak Nim start bisnes ni bermula 2014 lagi. Waktu tu fenomena dengan Chocoja. Dalam balang kaca. Saya ingat Chocoja, saya ingat dulu. Okey, so daripada 2014 tu tercetusnya waktu tu Kak Nim student. Belajar. Jadi kita ni suka makan coklat. Bila kita suka makan coklat, suami bawa balik 2 balang coklat. Okey. Waktu tu belum lagi orang kata trending sangat lagi lah. Viral tak ada lagi lah. Jadi dia bawa balik dan saya rasa sedap ni, dan dia pun bagi tahu ni boleh jual tau. Dan apa kata kita jual? Dan saya ambil pendekatan yang mana saya sebagai seorang student waktu tu memang dah lah kita tak ada duit kan. Jadi waktu tu lah kita rasa sangat-sangat penting untuk kita mulakan perniagaan kita. So masa tu lah Kak Nim rasa ini satu peluang ni. Jadi Kak Nim ambil peluang tersebut. Jadi tercetusnya lah kita buat produk Crispy Chocoja. Dan pada tahun 2019 kita tukarkan packaging dia, kemasan dia daripada balang kaca ke balang tap sebab orang komplain kenapa berat, mudah pecah dan sebagainya. Jadi kita tukarlah daripada balang kaca ke balang tap. Itu kita namakan dengan NIMS Crispy Chocotab. So kita yang pertama pioneerkan dengan produk dalam balang tap ni. Itu nama dia NIMS. Kalau sebelum ni Chocoja. Chocoja tu ada Chocoja. NIMS sekarang kita ada brand kita iaitu NIMS Crispy Chocotab. NIMS Crispy Chocotab. Okey, sebut pasal itu cara idea dan pembuatan. Yes, betul. Apa yang orang kata membuatkan Chocotab ni wajib rasa ataupun must try Chocotab ni? Sebab Crispy Chocotab ni kita ada 7 jenis. Jadi yang paling penting kan, semua orang kita tahu suka coklat. And then tadi kita tengok dengar feedback apa semua kan, semua orang suka makan coklat. Jadi hari ni that's why kenapa kita buat coklat ni. Jadi Kak Nim pun seorang yang macam suka coklat dan manis-manis, ceria kan. So paling penting sebenarnya dengan coklat ni kita dapat happiness. Coklat kita kena kaitkan dengan happiness. Happy. Kita nak buat orang happy, kita bagi makan coklat. Kalau orang yang mengidam ke apa ke, kita bagi makan coklat. Betul tak? So naik mood juga. Itu terus naik mood, happy. Saya rasa kalau macam orang happy birthday kan dah boleh bagi coklat. Dia akan betul. Happy. Betul. Happy birthday tu coklat kan jadi selain benda tu boleh jadikan gift juga tadi. Okey, dan yang paling penting NIMS ni yang kita ada halal, and then kita ada daripada kilang kita sendiri di Meru Kelang yang terletak di Meru Kelang. So memang produk ini sangat berkualiti, dan yang paling penting juga kita menggunakan bahan-bahan yang premium lah. Tak pasal tu kan, sebab ada 7 kan perasa. Betul. Jadi mana yang paling orang rebut? Okey. So nak cuba? Saya nak cuba tapi saya sebelum cuba tu saya nak macam tahu ilmu tu. Okey, nak pilih lah, survey dulu lah. Bagi tahu kalau sekali mana nak recommend macam saya recommend best seller lah. Best seller kita iaitu Mini Coco Crunch. Ini Mini Coco Crunch. Saya buka Kak Jah. Sebab saya nak tahu. So kita tengok dia Mini Coco Crunch. Mini Coco Crunch. Ini dia kat dalam ni. Comel. Dia buka aja bau. So dalam dia ni, dalam Mini Coco Crunch, bijirin cereal mini Coco Crunch bersalut coklat lah. Di dalam dia ada coklat di dalam ni.
Okey. So kalau nak bagi Kak Ija rasa dia ada cara makan dia. Okey. Sebelum tu kalau kita nak makan ni, kalau katalah dia agak keras sedikit, kita boleh letakkan di dalam boleh rendam dekat dalam air panas sekejap. Okey, kita tutup dululah. Kita tutup dulu, kita rendam dalam air panas sekejap dalam a few seconds sahaja, dalam 1 minit, 2 minit macam tu. Agak-agak dah cair sedikit, kita pun bolehlah angkat dia. Ini sebab kita nak makan dia dengan rasa lebih enak lagi, lebih cair di mulut, lekat di hati. Terus meresap daripada mulut ke hati. Cair di mulut, lekat di hati. Okey, dan kemudian kita buka pin dia ni, ada safety pin dia, kemudian buka and then kita letak dalam tepi dulu and then kita gaul-gaulkan dia punya coklat kat dalam dia ni. Nampak term masak gaul-gaul. Ada teknik. Okey, dia gaul-gaul kat dalam sebab coklat dia banyak sangat jadi sampai ke bawah ni, jadi kita kena gaul-gaul dulu. Yalah, coklat dia ada dekat bawah juga. Ya, sebab dia sampai ke bawah kan. Jadi kita kena gaul bagi dia rata dulu. Kat dalam ni cuba tengok. Nampak tak coklat dia sebenarnya kat bawah ni lagi banyak. That's why kita kena masukkan dulu dekat dalam air panas sekejap supaya dia melt, ataupun kita boleh masukkan dalam microwave. Jadi saya nak bagi Kak Ija dengan rasa, boleh tak? Boleh, saya memang suka rasa kan. Okey, sambil tu saya nak tanya juga. Macam apa nama tu, hashtag kita boleh lihat packaging ni kan macam-macam kan, tak apa, boleh ni kita boleh sambil-sambil saya nampak tadi hashtag dia ada hashtag NIMS ada di mana-mana. Jadi kenapa Kak Nim pilih hashtag tu? Okey, kalau tengok hari ni NIMS Cokotap dah berada di serata tempat sebenarnya. Okey, NIMS Cokotap dah berada di serata tempat, terutama di pasaraya, di petrol station, kat kedai-kedai makan pun, kat tepi jalan pun boleh nampak NIMS ada di mana-mana. So insya-Allah NIMS, misi kita sebenarnya untuk bagi coklat buatan halal, buatan Malaysia ni, kita kena banggakan produk lokal kita untuk kita bawa ke pasaran antarabangsa juga. Selain pada lokal, kita kena bawa juga ke antarabangsa. Itulah. So nak bagi Kak Ija cuba boleh Kak Ija kita. Sambil saya nak merasakan ni flavor Coco Crunch. Ya, ini best seller kita. Lepas ni ada nak Coco lain ke? Ni dah 7 ada, lepas 8, 9, 10. Selain pada tu kita ada mini Coco Crunch, kita ada juga rainbow. Yang ni kalau budak-budak sangat suka. Kalau rainbow ni sangat suka, budak-budak memang sangat suka untuk rainbow ni lah. And then kita ada juga mini Coco Crunch, mini Rainbow Crunch, Coco Creek, Coco Rice, Coco Ball. Iya, macam buat rap lagu lah Coco ni. Okey. Dan banyak-banyak tu macam kat ni kan, dekat mana orang kata kalau peminat-peminat coklat ni boleh dapatkan Cokotap? Betul. Okey, untuk dapatkan crispy Cokotap NIMS ni boleh dapatkan dengan NIMS, ejen-ejen NIMS yang berada di serata di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Thailand, di Brunei, di Singapura, semua ada. So boleh dapatkan mereka, dan juga di pasaraya-pasaraya macam kan cakap tadi, juga boleh dapatkan juga di kedai-kedai makan pun ada, di petrol station, Petronas, semua ada. So boleh dapatkan segeralah. Kalau rasa dah terliur Kak Ija kita makan ni. Kan. Minta maaf semua ya. Saya minta maaf ya. Tapi memang Kak Nim, terima kasih banyak sudi datang meluangkan masa dan bagi kita rasa coklat. Ya Allah, bau pun dah sedap, kan tak sabar. Tapi selain daripada tu, selain itu kita juga akan ada orang kata makanan-makanan yang lain. Makanan khas hari ini banyak makanan kita. Yes, tapi sebelum tu Kak Nim sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak juga. Terima kasih dan kepada anda, kita akan berehat seketika. Tapi sebelum tu, Drum Symphony, kita layan satu lagu dulu. Menyusun tari ala tari, sembah diberi, cerdas tangkas ala sayang pendekar putri, menjunjung tinggi amboi tinggi seni sejati, pusaka asli ala asli, hai ibu pertiwi.
budaya dikenang bangsa ala bangsa, hai sepanjang masa. Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Kembali lagi bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi Heli Zahmi dan juga Irfan Ali. Yes. Tadi saya dapat makan, Irfan belum lagi, tak apa sabar. Tak apa, saya tengok je tadi. Saya faham perasaan itu, tapi dah rasa bahagia walaupun tengok orang makan coklat. Betul, saya tengok bau tadi pun, oh ya Allah, happy-nya. Happy, tapi bila dah makan coklat, saya macam rasa haus. Selain daripada haus kasih sayang, tapi rasa haus nak minum air. Okey, tak apa. Diharapkan tidaklah haus kasih sayang tu. Kita, orang kata, legakan tekak, kita buat air. So, buat air terus dekat belakang. Alhamdulillah. Air selalunya kalau jus kan, jus selalunya kalau orang kata apple juice saja ke oren. Hari ni kita nak campur semua, all in one. Semua sekali? Semua, sebab khasiat dia berlainan, so kita gabung. Biasanya kita nak jus orange, jus apple semua jadi nama dia kita gabung jadi all in one. So apa lagi? Okey, kita cuba. Alamak ni macam mana masuk? Kita ambil ada potong lah. Kita ambil potong je lah. Nak ambil ni tak jadi apa. Saya tolong angkat saja. Jadi Irfan boleh tolong letak sebab saya haus. Jadi saya tak ada tenaga sangat. Kita letak ni, kita letak apple satu. Kita campur-campur lah. Okey, apple. Kita ada itu 5 orange. Buat dia 5 ni kita masuk. Tak muat. Okey, tak apa. Kita masuk. Yang orange tu kita masuk kat orange. Saya perlukan untuk patutlah yang dah potong kat sini. Propaganda. Buat dia 5. Ya. Okey, kita cubalah. Habis InsyaAllah jadi. taburan tadi tak apalah ya. Usaha tu. Okey, kita letak air sikit. Okey, insyaAllah. Kita tengok tak tahu menjadi ke tak. Okey. Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya tak ada. Dia jadi. Itu dia menjadilah magic. Wow. Okey, insyaAllah jadi ni. InsyaAllah. Rasanya lepas tu kita boleh campur buah-buahan lain macam durian ke apa. Durian jangan. Tak boleh, avocado. Saya rasa kan. Nak tambah sikit lagi ke? Tak apa, saya okey ni. Kita nak cuba ni. Jap, dia macam ni. Ini bagus ni sebab tanpa sugar kan? Betul. Tapi itulah buat all in one ni. Senang kalau tak kita buat satu-satu kan. Okey, baik. Okey, dah boleh keluar dah. Saya nak cuba air. Kita apa? Kita letak sini. Bagi letak ni. Masya Allah. Ya, okey. Yelah, yang dikeluar pun Masya Allah banyak ya. Kita rasalah sama-sama. Banyak dalam kurungan jadi kita kena share. Terima kasih kerana saya pada haus ini yang Ifah Ali buat untuk saya. Saya sangat terharu. Sangat banyak penuh sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Juice all in one. Kenapa awak banyak, saya sikit. Tak apa, apa-apa jadi saya tanggung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah, sedap. Betul lah. Tapi kalau nak buat Masya Allah juga, kalau satu-satu tu nak ambil masa. Macam saya ni orang yang memang bekerja-kejaran, nak pergi misi, nak pergi sana kan. Saya nak yang cepat, yang sihat, semua vitamin all in one. Saya setuju. Tapi saya nak yang sedut saja. Menarik. Sedut saja. Menarik. Tentang jelly. Jadi saya rasa ada orang yang boleh bercakap tentang perkara itu. Saya nak ke sebelah dululah. Silakan, saya praktis dululah macam nak buat ni. Saya teruslah. Saya tinggalkan Ifah seketika. Assalamualaikum. Masya Allah, cantik. Nampak macam kekok je tadi buat air tu. Okey ke? Tiba-tiba kena buat Masya Allah. Susah kan nak buat air hari-hari, nak kena potong-potong buah. Kadang-kadang buah tu tak ada. Lepas tu kan. Jadi kita bersama dengan Puan Sharifah Khaira Musin. Masya Allah, cantik orangnya. Saya rasa inilah mungkin asbab-asbab daripada all in one. Ya, betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya sebenarnya semalam sebelum tidur lah kan, saya scroll lah TikTok. Jadi saya tengok ada ramai orang memperkatakan tentang jelly ajaib viral. Betul. Jelly ajaib viral nombor 1 dekat Malaysia. Nombor 1 dah ramai sebenarnya selebriti pun memberikan positif feedback diorang makan dan sampai ada rasa macam ketagih, sedap. Kalau saya rasa tadi tu dah sedap, apatah lagi jelly yang ada 20%. Lepas ni kita bagi rasa real jelly yang memang sedap. Oh, real jelly ya. Masya Allah. Sebab kenapa saya buat jelly ni, Haliza? Sebabnya saya sendiri pun rasa malas nak kena bancuh-bancuh kadang-kadang tu macam saya pun sama. Nak kena potong, lepas tu kadang-kadang buah tu tak ada, and kadang-kadang buah tu susah nak dapat. Okey, di kalangan kita ni susah nak dapat buah tu, buah yang premium dan sebagainya. Jadi hari ni insya-Allah saya daripada Ferrara Skin Malaysia membawakan jelly Barossa dan juga jus Bright Skin, jelly nombor 1 di Malaysia yang memberi khasiat yang sangat-sangat bagus untuk kita orang perempuan. Ada 20 bahan dalam satu jelly dan kita punya jus Bright Skin ada 23 bahan dalam satu jelly. 23 bahan dan satu jus ya. Jadi mungkin
yang baru buka NLKO hari ini. Nak tahu apa tu jelly ajaib viral tu? Jelly ajaib viral seperti yang tertera di sini kan. Tada. Okey, kita ambil yang ni. Ini adalah jelly. Jelly ni adalah bahan-bahannya adalah daripada buahan, vitamin dan juga orang kata ekstrak-ekstrak jamu. Tapi dia bukan jamu. Okey, dia ada 6 jenis jamu dalam ni. Bayangkan kalau 6 jamu tapi bukan jamu. Tak, dia bukanlah 100% jamu jelly ni. Okey, ada orang kata, oh ini jamu jelly. Sebenarnya jelly Berosa ni dia bukan 100% jamu. Kalau 100% jamu ni dia hanya meletakkan bahan jamu sahaja. Tapi jelly Berosa ni dia 3 in 1. Dia ada ekstrak buahan macam yang dibuat air tadi tu. And then dia ada bahan jamu dan juga dia ada ekstrak-ekstrak vitamin yang sangat bagus untuk kita orang perempuan. So, jelly Berosa ni senanglah. Tak payahlah kita nak rasa kalau yang jamu tu pahit-pahit tu tak ada rasa pahit. And then kalau buah-buah tu tak perlu nak potong-potong, nak kena blend dan sebagainya kan. Kita pula orang yang berkejaya kan. Sibuk kan, kadang-kadang Allah sampai tersedap rasanya. Dan kadang-kadang tu kan dia memang kalau kita bercakap pasal jelly ni Heliza, kita rasa macam saya kenyang juga. Terliur. So hari ni saya nak suruh Heliza try dulu kita punya jelly ni sebab rasa dia okey, cuba Heliza sharekan nanti kan. Heliza sharekan nanti mana sedap jelly ke air tadi. Macam tu. Apa perbezaan kita nak Ifah Ali buat ke ataupun betul. Puan Sharifah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Masya Allah. Kan? Ini lebih kick lah. Sedap doa kita orang Terengganu kan? Terengganu. Sedap doa lah. Okay. So sebenarnya jelly Berosa ni sangat-sangat bagus untuk membaiki dalaman kita orang perempuan. Okay, kita orang perempuan ni kadang-kadang penat, ada yang kahwin lama tak ada baby kan. Sebenarnya semua tu disebabkan oleh dalaman kita. Bila kita tak jaga dalaman kita akan memberi kesan kepada luaran kita, which is kulit kita tak cantik. Lepas tu kita akan rasa lemau, kita punya mood pun swing. Dan yang paling best Haliza, jelly Berosa ni ramai sangat kalau Haliza tengok dekat TikTok dia orang share kan. Lepas konsum jelly Berosa, isteri konsum tapi suami yang tak boleh nak tinggal isteri. Wow, macam last tu dia saya ada jumpa saya punya one of team. Dulu dia customer, sekarang jadi kita punya team. Dia cakap dia konsum jelly Berosa ni selama sebulan dan dia tak bagi tahu husband dia. Okey. Kononnya nak surprise lah. Dia kata nak surprise anniversary dia kata. Lepas tu saya bagilah feedback macam mana rasa jelly Berosa tu lepas you consume tapi tak bagi tahu dekat suami kan. Dia kata Masya Allah, seriously marvelous. Dia kata. Husband dia tanya kenapa rasa lain. Dan yang paling penting bukan saja lain orang kata ialah hubungan suami isteri kan. Tapi kita sendiri, kita tak jadi nak marah-marah, kita punya mood pun stabil, tak swing. Yang paling penting memang kulit kita akan cantik seluruh badan. Aset kita cantik, especially kalau orang perempuan yang dah bersalin, yang dah ada anak, kalau tak jaga, memang kita akan nampak tua. Macam saya sendiri, orang semua tanya, dah kahwin ke belum? Bahaya betul, kalau tengok nama awet muda kan. Jadi kita nak tahu juga sebab bila saya rasa ni Masya Allah. Jadi dia kata 23 bahan. Okey, jelly Berosa 20 bahan dalam satu jelly. Juice Bright Skin 23 bahan. It's a good combination sebab jelly Berosa ni tidak boleh dimakan oleh ibu mengandung sebab dia ada bahan jamu tadi. Tapi Juice Bright Skin boleh dimakan oleh ibu mengandung. Perbezaannya adalah Juice Bright Skin ni dia hanya ekstrak buah-buahan saja. Dia tak ada jamu, okey, dia hanya ada vitamin dan juga ekstrak buahan saja. So, jelly Berosa untuk membaiki dalaman wanita. Juice Bright Skin untuk membaiki dalaman kulit wanita, which is dia fokus on kulit. Yes, kulit. Untuk nampak bright. Untuk dapat bright, untuk nampak awet muda, untuk nampak berseri, untuk kulit hilangkan tak kusam, jerawat, jeragat semua benda. Yang paling best kalau ibu mengandung yang makan sedut, dia sangat-sangat alhamdulillah selamat sebab dia tak ada bahan-bahan terlarang. Dia hanyalah dalam proses food tadi. Cuma kita mentransformasikan dia dalam bentuk jelly dan juga jus, supplement yang senang dimakan dan juga sedap. Senang bawa dekat handbag je kan. Takkan kita nak bawa buah-buahan dalam handbag pula, dah kena bawa bakul pula kan. Betul. Kebanyakan orang perempuan ni kadang-kadang tu dia alahan kan. So tak selera makan. Alhamdulillah lah yang memberi feedback tu sangat bagus lah untuk orang perempuan makan ni sebab rasa dia sedap. Senang nak consume letak dalam bag and kita akan rasa energetic. Okay? Kita rasa macam walaupun naked face, kita takkanlah hari-hari kita nak pakai makeup kan. Depan husband pun takkan nak pakai makeup kan. Takkan waktu tidur pun nak makan. Sebab kalau bangkit nanti terkejut pula sebab selalu pakai makeup kan. Betul. Sebab mengikut kajian lelaki ni sebenarnya diorang suka wajah isteri dia orang natural beauty. Yang makeup tu cantik lah, bukan kita cantik. Tapi bila bangun pagi muka fresh tu, itu yang lebih mahal daripada makeup sebenarnya. Jadi kita sebagai orang perempuan ni kena jaga kita punya kecantikan kita supaya cantik dalaman kita, maka cantiklah luaran kita. Ini pasal kecantikan yang skin dan juga dalaman kan. Kita nak tahu satu perkara yang ada juga yang buat
Skin kilang buat duit. Tu apa cerita pula tu? Okey. Jelly Berosa ni orang kata senang jual. Senang jual sebab apa? Sebab kalau siapa yang beli memang akan repeat order. Jarang Heliza, jarang orang akan beli untuk try. Okeylah, try beli Berosa dan juga Bright Skin satu set. Tapi bila dia repeat, dia terus akan beli sama ada 2 Berosa, 2 Bright Skin ataupun terus beli 4 box. So memang diorang makan, diorang tak boleh stop nak makan sebab diorang punya rasa ketagih, macam yang tengok feedback ramai kan. Betul. Ketagih. Ramai juga selebriti-selebriti di Malaysia yang makan dan rasa kesan dia. Kesan yelah, kadang-kadang artis ni sibuk kan, kadang-kadang nak pergi spa ataupun nak pergi buat facial selalu pun tak sempat kan. So macam mana nak jaga energi, macam mana nak jaga kecantikan adalah dengan makan suplemen. Dan yang paling bestnya, kita dekat Ferrara Skin ni, kita bukan saja menjual satu produk yang bagus, tapi kita juga menyediakan satu platform perniagaan yang sangat-sangat bagus, Haliza. Alhamdulillah, platform business partner Ferrara Skin 2023, 2022, alhamdulillah kami berjaya menghantar lebih kurang 120 orang jemaah umrah sebab bisnes kami ni ada satu platform yang sangat hebat. Okey, apa tu? Which is kita memberikan dana umrah pada siapa yang berniaga dengan kita tanpa sentuh untung, tanpa sentuh modal. Let's say lah kan, Heza one of our agent buat sales RM5,000. RM5,000 tu tak termasuk untung dan juga modal kan, sebab dia sales kan. Betul. Katakanlah RM5,000 tu modal Heliza adalah RM2,500 saja. Tapi kami HQ Ferrara Skin memberi 2.5% bonus dana umrah untuk Heliza kumpul setiap bulan. Cukup setahun korang boleh pergi Mekah, mengikut adalah tarikh-tarikh yang kita pergi tu, bawa family. Tahun lepas alhamdulillah paling ramai diorang boleh bawa 5 orang, 10 orang. Bawa anak, bawa mak mertua, bawa abang ipar, bawa semua orang untuk pergi menunaikan umrah secara percuma, full sponsor oleh Ferrara Skin. Rezekilah bersama dengan sebab yang paling bestnya kita di Ferrara Skin menggunakan teknik bisnes dengan Allah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkati kulit cantik, poket cantik dapat beribadah juga. Sebab memang konsep kita berniaga sambil beribadah kepada Allah lah, sebab rezeki ni Allah bagi. So kita menjaga amalan, kita jaga amalan-amalan macam mana nak jemput rezeki dengan bagus. So siapa yang tengah menonton Nasi Lemak Kopi O sekarang ni yang ada masalah hutang, ada masalah duit, sebelum ni dah pernah berniaga macam-macam tapi tak menjadi, sebelum ni pernah bisnes tapi tak ada orang guide, this is the best place ataupun platform untuk you on join. So kalau siapa yang nak beli ataupun nak join boleh contact nombor itu tertera di kaca TV sekarang. Dan yang paling best sekali, nak puasa dah tak lama, nak raya pun tak lama, kita mesti nak cantik di hari raya kan. So kena buat duit sebab bulan puasa kan, kena ada lebih duit nanti nak beli juadah berbuka, lepas tu nak beli baju raya lagi, nak memeriah-meriah balik kampung dan sebagainya. Dan yang paling best sekali, bulan puasa lah paling laku keras sebab Jelly Berosa ni dia boleh memberikan tenaga yang superb kepada sesiapa sahaja. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Masya Allah, sebenarnya ada banyak sangat manfaat dari kulit dan juga poket money juga dapat beribadah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Sharifah. Mudah-mudahan ada rezeki kita jumpa lagi. Dan kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan jumpa lagi dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi Lemak Kopi O. Kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi Lemak Kopi O. Baik, kembali lagi dalam siaran NLKO musim yang baru. Sedar tak sedar, Heliza? Ya, sedar. Kita dah kat hujung rancangan, tak rasa sejam ni kan? Memang tak terasa. Memang sangat seronok hari Jumaat penuh berkat ini kan. Macam-macam kita buat. Banyak yang kita belajar, banyak yang kita tahu. Wow, macam-macam pelajaran hari ini. Jadi kita pun harap kepada anda yang menonton banyak mendapat manfaat dan juga mungkin teraspirasi untuk menjadi seorang orang kata ahli perniagaan. Betul-betul. Dan bersempena hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini penuh berkat, saya ingin kongsikan satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebut, Inna akrabakum minni yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Sungguh yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Jadi kita perbanyakkan selawat. Cuba kita target untuk hari Jumaat ni 1000 selawat insya-Allah. Okey, insya-Allah kita buat benda yang baik, insya-Allah pulangannya pun baik. Dan kepada anda jangan lupa juga siaran Nasi Lemak Kopi O. Kita akan sambung lagi minggu depan, Rabu hingga Jumaat 10.30 pagi dan siaran ulangan setiap Jumaat hingga Ahad 7.50 malam di TV9 lah. Macam biasa, dan kepada anda kalau nak cakap apa-apa ke nak bagi tahu apa-apa, boleh tag kita dekat social media. Mungkin tak keluar lah, mungkin taib lah kan. Cakap boleh sebab saya dapat nombor telefon dekat sini. Ada tahu. Anda boleh telefon. Anda boleh telefon 1-800-88-1677 kalau nak bagi tahu apa-apa, dan juga social media lah. Nasi Lemak Kopi O di TV9, Instagram sambung semua. Nasi Lemak Kopi O TV9, jarak-jarak dekat Facebook. Jarak. So dia ada beza lah. Jadi sampai di sinilah Nasi Lemak Kopi O hari ini. Dan sebenarnya kan kalau pagi tadi ada juga orang tanya saya, macam mana nak tengok kalau
pagi tadi dengan semalam. Kalau tak sempat nak tengok kat TV macam mana, sebenarnya anda boleh menonton secara online juga di Facebook dan juga dekat YouTube. Nama dia adalah Nasi Lemak Kopi O. Sama je dengan acara kita. Sama je. So tadi kita dapat Instagram ada, Facebook ada, YouTube pun ada. Dan satu lagi saya nak kongsi juga kepada anda yang mana on the go, yang dalam kereta ke tengah ni tak sempat nak tengok TV, jangan risau. Anda boleh stream secara HD, ditonton. So itulah antara cara-cara untuk menikmati Nasi Lemak Kopi O. Kata Rabu hingga Jumaat, jangan lupa. Dan sampai di sinilah saya boleh kata siaran kita untuk hari ini. Dan sebelum tu kita nak ucap juga terima kasih pada Drum Symphony. Dan satu lagi. Apa dia? Ini jangan lupa. Ini jangan lupa ni yang kita duduk ni, Ella Furniture. Ya Masya-Allah, kalau tak ada Ella Furniture bagi kita kursi, mungkin kita bersila. dah jadi lantai santai dah, masya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak, sangat empuk. Dan kita nak teruskan kepada Drum Symphony. Terima kasih 3 hari bersama-sama dengan kami dan penyanyi, masya-Allah. Silakan. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi. Dan saya Ifan Ali. Saya Haliza Helmi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.